Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Apa khabar murid-murid? Cikgu harap kamu semua sentiasa berada dalam keadaan sihat sejahtera dan ceria-ceria selalu. Kamu semua mesti sudah melihat kan gambar-gambar aktiviti perkemahan sebentar tadi. Jadi sekarang saya harap kamu sudah bersedia untuk menuntut ilmu tentang aktiviti asas perkemahan. Baiklah murid-murid, sebelum kita pergi lebih jauh lagi, mari sama-sama kita meneliti pengenalan asas perkemahan. Perkemahan merupakan salah satu aktiviti rekreasi yang paling disukai oleh ahli unit beruniform. Perkemahan juga merupakan satu aktiviti bagi memenuhi masa lapang dan untuk merehatkan fikiran. Biasanya dijalankan secara bermalam, sama ada di tepi pantai, kawasan air terjun, hutan, di tepi sungai, di kawasan rekreasi dan sebagainya. Perkemahan merupakan aktiviti yang menyeronokkan, mencabar dan melatih diri supaya lebih berdikari. Aktiviti perkemahan juga dapat memupuk semangat perpaduan, jati diri, mengeratkan hubungan, berdisiplin dan dapat menghayati keindahan alam semula jadi. Seterusnya, kita pergi kepada objektif modul asas perkemahan. Di akhir slot asas perkemahan ini nanti, murid-murid dapat mengetahui apa itu kemah dan perkemahan. Kedua, pendedahan tentang jenis-jenis kemah dan kesesuaiannya mengikut lokasi dan kuantiti. Yang ketiga, mengetahui perkara asas sebelum, semasa dan selepas perkemahan. Yang keempat, murid-murid boleh mengetahui peralatan untuk memasang kemah dan cara-cara memasang kemah. Jom murid-murid kita tengok apakah maksud kemah. Kemah adalah tempat perlindungan yang terdiri daripada lembaran kain atau bahan lain yang menutup bahagian atas, disertakan atau dikukuhkan dengan rangka tiang atau dilampirkan kepada tali sokongan. Kemah kecil mungkin berdiri bebas atau dilampirkan ke tanah. Namun, kemah besar pula biasanya diikat menggunakan tali utama yang terikat kepada tiang utama atau pasak kemah. Pada awalnya, kemah digunakan sebagai rumah mudah alih oleh orang nomad. Namun kini, kemah lebih kerap digunakan untuk berkemah, rekreasi, tempat perlindungan sementara dan juga majlis-majlis keramaian. Maksud perkemahan pula ialah perkemahan pula adalah satu aktiviti kokurikulum yang sangat digemari oleh guru-guru dan murid-murid. Antara kemahiran yang perlu dipelajari sebelum menjalankan aktiviti perkemahan termasuklah kemahiran pengurusan dan merancang aktiviti perkemahan. Aktiviti perkemahan ini boleh dilakukan secara bersendirian atau berkumpulan mengikut keperluan dan tujuan aktiviti perkemahan itu diadakan. Di dalam aktiviti perkemahan itu pula boleh diselitkan dengan pelbagai aktiviti sampingan yang sesuai dengan kehendak program dan keadaan sekitar. Di antara contoh aktiviti tersebut ialah ceramah, aktiviti lasak, abseiling, orienteering dan sebagainya. Baiklah murid-murid, apakah dia tujuan perkemahan? Kemah dapat memberi perlindungan dari hujan, panas, kesejukan, angin dan juga ancaman bahaya contoh dari haiwan liar. Berkemah pula dapat melatih setiap murid supaya berdikari dan bersedia dalam menghadapi keadaan serba kekurangan, terutamanya apabila berkemah di tempat yang jauh dari rumah atau dari bandar.
Selain itu, perkemahan juga dapat memberi pendedahan kepada murid tentang kehidupan di luar rumah yang lebih mencabar dan menarik. Seterusnya, kita akan pergi kepada jenis-jenis kemah satu persatu. Baiklah murid-murid, kita pergi kepada jenis kemah yang pertama. Ridge tent atau A-shape. Kemah ini mempunyai tiang yang melintang di sepanjang bumbung. Ia diperbuat dari bahan nylon yang ringan supaya mudah dibawa dan dilipat. Sesuai digunakan di kawasan tanah rendah atau pantai. Kemah jenis ini akan memberikan kitaran udara yang baik di tempat-tempat yang agak panas. Jenis kemah yang kedua pula ialah dome tent. Kemah jenis ini berbentuk gelembung dan menggunakan bahan yang sesuai serta fleksibel. Ianya ringan, mudah dibawa dan sesuai digunakan di pergunungan kerana boleh ditutup dan menghalang dari kesejukan. Kemah ini boleh memerangkap udara panas di dalam kemah dan menghalang angin sejuk dari menerobos atau masuk ke dalam kemah. Dengan ini, memberi keselesaan kepada pengguna di persekitaran yang sejuk. Jenis kemah yang ketiga pula ialah igloo. Kemah nylon berbentuk igloo adalah sesuai digunakan di pergunungan air batu dan di tempat bersalji. Fungsinya sama dengan kemah bentuk dom di atas, cuma ianya lebih memanaskan. Jenis kemah seterusnya ialah bell tent. Mempunyai satu saja tiang tinggi di puncak kemah. Namun kemah jenis ini sudah jarang digunakan dan digantikan dengan kemah jenis dom. Seperti loceng kan murid-murid bentuknya? Jenis kemah yang terakhir di sini ialah frame tent. Kemah jenis besar ini biasanya digunakan untuk perkemahan keluarga. Rangka kemah akan dipasang terlebih dahulu, kemudian barulah dipasang kanvas. Amat penting untuk kita membuat pemilihan kemah sesuai dengan aktiviti yang ingin kita sertai. Di sini diberikan beberapa panduan. Yang pertama ialah bilangan pintu. Ianya bergantung kepada saiz kemah, memudahkan pergerakan keluar. Yang kedua, pengudaraan. Penting supaya tidak berasa lemas di dalam kemah. Yang ketiga, kapasiti. Memastikan keselesaan semua ahli dan ruang yang cukup. Yang keempat, tinggi, panjang dan lebar. Ini untuk memudahkan pergerakan dalam kemah, contohnya untuk solat. Seterusnya, jenis kemah. Kemah yang dipilih haruslah bersesuaian dengan tujuan dan mempunyai ketahanan yang tinggi. Tips untuk penjagaan kemah. Amat penting pasang kemah mengikut prinsip dan teknik yang betul. Bersihkan dan keringkan kemah sebelum ia digunakan dan disimpan. Tidak mencuci kemah dengan menggunakan sabun atau bahan pencuci yang mengandungi bahan kimia. Kemah hendaklah disimpan di tempat yang sesuai dan selamat daripada ancaman haiwan perosak dan di tempat yang kering. Pastikan semua alatan yang digunakan untuk mendirikan kemah diperiksa dan lengkap sebelum disimpan. Baiklah murid-murid, apakah pula kegunaan kemah? Yang pertama, kemah merupakan
Rumah bergerak oleh kelompok orang yang berhijrah dari satu tempat ke satu tempat yang lain, seperti orang nomad. Yang kedua, tujuan riadah atau perkemahan kerana kemah adalah ekonomi dan praktikal kerana mudah dialih dan kesan alam sekitar yang rendah. Yang ketiga, tempat perlindungan sementara atau kecemasan kemanusiaan seperti bangsa banjir, masa peperangan, pelarian, gempa bumi dan lain-lain. Kegunaan ilmu asas perkemahan pula ialah yang pertama sebagai persediaan untuk menyertai aktiviti perkemahan. Yang kedua, mengelak dari gejala sosial yang tidak baik. Yang ketiga, melatih diri lebih berdisiplin. Yang keempat, mencintai alam sekitar. Dan yang kelima, memupuk sifat amanah, setia kawan, bertanggungjawab, jujur dan nilai-nilai murni yang lain. Sebelum murid-murid menyertai mana-mana aktiviti perkemahan, murid-murid mestilah mengetahui apa yang perlu dilakukan sebelum perkemahan, semasa perkemahan dan juga selepas perkemahan. Baiklah murid-murid, sebelum berlakunya aktiviti perkemahan, kita mestilah mendapat kebenaran daripada tuan tanah atau tuan tapak perkemahan. Memaklumkan kepada Pesuruhjaya Daerah dengan cara mengisi borang permohonan kebenaran perkemahan. Seterusnya, menghantar surat maklum kepada pihak polis mengenai perkemahan. Dan semestinya ada orang yang lebih dewasa bersama murid-murid untuk menghadiri aktiviti perkemahan. Kita juga mestilah memastikan kawasan perkemahan tersebut selamat dan selesa. Memastikan segala peralatan perkemahan mencukupi. Dan seterusnya, memastikan setiap peserta perkemahan mematuhi peraturan perkemahan. Semasa aktiviti perkemahan pula murid-murid, kita hendaklah elakkan mendirikan kemah di bawah pokok yang tua kerana besar kemungkinan dahannya akan patah dan menimpa kemah. Kemah hendaklah didirikan di kawasan tanah rata yang tinggi, bersih dan tidak batu-batang, berlubang, tunggul kayu dan sebagainya. Periksa terlebih dahulu kawasan yang dipilih supaya tidak terdapat sarang semut atau lain-lain serangga. Jangan dirikan kemah di tempat yang berhampiran dengan pokok renek atau rumput panjang kerana berkemungkinan terdapat binatang berbisa seperti ular. Jika dua kemah atau lebih didirikan berjajar, jarak di antara kemah seeloknya seluas 2 orang berjalan berasingan. Seterusnya, tentukan arah cahaya matahari. Jika mendirikan kemah yang tiada pintu, elakkan cahaya matahari menyinari terus ke dalam kemah. Pasang kemah melawan arah cahaya matahari. Tentukan arah tiupan angin. Apabila berkemah di musim kemarau, tentukan angin dapat masuk ke dalam kemah. Ini kerana pada waktu siang, keadaan di dalam kemah sangat panas. Pilih kawasan yang teduh dan selesa terutama semasa berehat di siang hari. Ini kerana keselesaan amat diperlukan sama ada pada waktu pagi atau petang. Tentukan permukaan tanah yang hampir rata. Permukaan tanah yang tinggi rendah boleh menyebabkan kestabilan edaran darah tidak teratur. Sekiranya permukaan tinggi rendah, pastikan semasa baring atau tidur, kepala berada di kawasan lebih tinggi bagi melancarkan kestabilan peredaran darah. Kita pergi kepada aktiviti selepas perkemahan. Kita hendaklah menurunkan dan melipat kemah serta membersihkan tapak perkemahan seperti keadaan sebelum datang berkemah. Buang sampah atau najis di dalam lubang dan ditimbus, bukan buang di dalam sungai. Bawa keluar apa yang dibawa masuk, terutama tin dan bekas plastik. Ini penting.
kita mestilah memastikan bilangan ahli cukup sebelum bergerak keluar dari tapak perkemahan. Seterusnya, kita pergi kepada cara-cara memasang kemah. Sebelum memasang kemah, kita mestilah mengetahui apakah dia alat-alat untuk memasang kemah. Yang pertama ialah road fiber, yang kedua fly sheet, yang ketiga kain kemah, yang keempat paku dan seterusnya tukul. Cara-cara mendirikan kemah. Letakkan kain kemah di lantai. Sambungkan ke semua batang road fiber. Masukkan batang road fiber ke dalam lubang di hujung kain kemah. Selesai dimasukkan, kedua-dua hujung road fiber hendaklah ditolak dan bahagian tengah road fiber bersama bumbung kemah hendaklah diangkat ke atas. Seterusnya, apabila kemah telah terbentuk, kedua-dua hujung road fiber hendaklah dimasukkan ke penyendal atau lubang yang disediakan. Langkah 3 dan 4 diulang kepada kesemua batang road fiber yang disediakan. Apabila kemah sudah terbentuk, angkat dan susunkan kemah mengikut lokasi yang telah ditetapkan dalam pelan tapak perkemahan. Pasangkan fly sheet dan ikat semua tali road fiber dan hujung fly sheet ke tanah. Untuk menjaga kemah kita agar lebih tahan lama atau tidak cepat rosak, di sini diberikan tips atau petua yang perlu kita ambil maklum ketika memasang kemah. Yang pertama, sekiranya anda meletakkan cangkuk di tempat yang salah dan ingin melepaskannya, gunakan cangkuk lain sebagai tuas. Yang kedua, licinkan kain kemah supaya batang road fiber berjalan dengan baik. Yang ketiga, tolak batang melalui tap. Jangan sekali-kali menarik kerana batangnya boleh pecah di dalam kepak dan sukar dikeluarkan. Perlu diingat, jangan sekali-kali memijak joran kerana ia akan patah. Berhati-hati untuk tidak menggaru kain kemah pada benda tajam kerana ia akan koyak. Semoga murid-murid semua mendapat manfaat dan ilmu daripada video asas perkemahan ini. Tinggalkan kebiasaan yang salah, amalkan kebiasaan yang betul. Sekian, terima kasih.